Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam ini kita dapat sambung lagi tentang jawapan terhadap tuduhan yang dilontarkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi malam ini kita sambung lagi sebab semalam Ustaz tengok video tu, seorang hamba Allah Ta'ala tu penceramah, banyaklah apa yang dilontarkan dan juga kritikan beliau ini tidak berasas. Maknanya salah 100% lah. Sebelum ni pun telah kita baca tentang maksud Ibn Taymiyah yang kata dibunuh orang yang menjaharkan talafuz bin niyah. Sebenarnya sebagaimana kesimpulan yang telah kita buat dalam pelajaran kita ataupun tazkirah kita yang lepas, apabila orang itu telah mencipta agama menganggap bahawa talafuz al-jahru, menjaharkan talafuz bin niyah ini adalah merupakan suatu tuntutan, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat dan juga para ulama. Sebab itu disebut dengan dibunuh. Yang kedua di sini, penceramah tersebut menyebut yuqtal, sedangkan di sini qutila. Fa in asarra zalika qutila. Apabila dia berterusan dalam keadaan demikian, maka dibunuh. Maknanya salah, menunjukkan dia sendiri tak baca. Dia pandai-pandai membuat fitnah dan tuduhan terhadap Muhammad, terhadap Ibn Taymiyah. Cuma malam ni kita nak cerita tentang apa dia. Bila disebut Ibn Taymiyah, dikaitkan juga dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dikatakan bahawa golongan Wahabi ini telah mengiktiraf Syekh Muhammad Abdul Wahab ini sebagai mujaddid. Golongan Wahabi yang pandai-pandai mengatakan bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sebagai mujaddid. Kalau kita tengok di dalam fiqh aulawiyat yang dikarang oleh Dr. Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi sendiri pun menganggap dia seorang mujaddid pada muka surat muka surat berapa ni? Bab yang ke-11. 309. Bab 309. Dia kata Muhammad bin Abdul Wahab, keutamaan pemikiran dan perjuangan yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab radhiyallahu anhu di semenanjung Arab adalah kepada bidang akidah dan keimanan. Dia banyak menekankan tentang masalah akidah yang sahih, yang sahihah, perlu kembali kepada akidah salafus salih. Perkara itu dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara kesetiaan akidah tauhid daripada semua penyakit syirik, khurafat, bid'ah dan unsur umpamanya. Jadi tujuan dia menengahkan tauhid berdasarkan kepada akidah salaf ini nak menyelamatkan umat manusia. Ini satu pujian, satu pengiktirafan, bukan Wahabi yang mengiktiraf. Muhammad bin Abdul Wahab ini diiktiraf oleh ramai daripada kalangan ulama, termasuk Dr. Apa dia kita sebut tadi, Dr. Yusuf Qaradawi. Perkara itu dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara kesetiaan akidah tauhid daripada semua penyakit syirik, khurafat, bid'ah. Dia tentang perkara syirik, khurafat, bid'ah dan seumpamanya yang dapat mengeruhkan keimanan seseorang, yang bahkan boleh menyesatkan. Tengok, ini suatu pujian pengiktirafan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menulis beberapa karya, karangan dan buku-buku yang menyajikan pandangan-pandangan dalam menentang segala bentuk penyelewengan akidah dan keimanan. Kita tengok satu pengiktirafan yang dikemukakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yang kedua, kitab Yas'alunaka Fiddin wal Hayah yang dikarang oleh Dr. Ahmad Syarbasi, jilid yang ke-6 pada muka surat 333. Bila orang tanya dia al-Wahabiyah, as-soal hal andakum tujadu Wahabiyatun kama tujadu andana fi Nigeria. Jadi orang tanya apa dia tadi, Syekh Ahmad Syarbasi, salah seorang daripada pensyarah Universiti Al-Azhar. Dia kata al-jawabu
al-Wahabiyatu hum atba'u Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab alladhi qama biharakatin wasi'ah. Muhammad bin Abdul Wahhab ni dikata Wahabiyah itu adalah merupakan pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab yang telah menegakkan satu gerakan yang luas li muqawamatil khurafati wal bid'ah fid din, bagi menentang perkara-perkara khurafat dan juga perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Ini juga satu pengiktirafan, suatu maknanya penjelasan daripada pengarang kitab ini, Muhammad Arsyarbasi, di dalam kitabnya Yas'alunaka fid din wal haya. Okey, dia pula dalam kajian dia kata wa ba'dul bahithina ya'uddu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mujaddidan fil qarni ar-rabi' ashar al-hijri. Sebahagian daripada pengkaji-pengkaji menganggap bahawa Muhammad bin Abdul Wahhab adalah merupakan mujaddid. Mujaddid itu bukan orang Wahabi sebut, ramai daripada kalangan ulama. Pada kurun yang ke-14 Hijrah. Wala yujad indana fil Misra ta'ifatun tusammal Wahabiyah. Di Mesir tak adalah golongan yang disebut sebagai golongan Wahabi. Dia kata sebab dia ni orang Mesir. Bal inna atba'a Syekh Ibn Abdul Wahhab anfusihim la yusammuna anfusahum bil Wahabiyah. Bahkan pengikut Syekh Muhammad Abdul Wahhab pun tidak menamakan mereka itu dengan nama Wahabi. Bal inna katsiran minhum yudiquna bihadhihi tasmiyah lamma alqaha katsirun minan nas 'alayha min dhalalil mukhalafati wal i'tirad. Mereka menyempitkan nama Wahabiyah ini apabila sebahagian besar ataupun kebanyakan manusia ini bila berlaku khilaf ataupun penentangan terhadap Syekh Muhammad Abdul Wahhab ini, mereka pun melontarkan dengan gelaran-gelaran yang tidak baik, termasuklah golongan apa dia? Golongan Wahabi. Okey. Dan kita tengok pula, walaupun dah banyak kali kita jelaskan, tapi kita bila orang tanya, kita nak bagi penjelasan sekali lagi untuk jawab balik tuduhan fitnah yang dilontarkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Masalah kita tak setuju dengan dia itu masalah lain kan? Masalah kita mencipta suatu fitnah, mereka satu cerita untuk mengaitkan seorang tokoh ini, maka itu adalah merupakan satu kesalahan yang besar. Kalau kita tengok, kita dah baca hari itu Yas'alunaka fi al-bid'ah al-munkarah yang dikarang oleh Dr. Wahab Zuhaili. Dia ada 2 buku kan? Nanti kita buat kesimpulan apa yang disebut dalam buku ni telah diterjemahkan. Siapakah sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahhab dan apakah perjuangan beliau? Nanti kita buat kesimpulan dalam buku ni. Ada satu buku lagi. Kita ambil buku tu. Tu. Ni yang bawah. Firdaus tengok tu. Yang buku Melayu tu. Sini lagi sini. Situ. Kalau kita baca, membersihkan salah faham terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini segala tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab ni dijawab oleh penulis buku ini. Jadi kita sebenarnya bukan nak mendewakan, mengagungkan Ibn Taymiyah ke, Syekh Muhammad Abdul Wahhab ke, ataupun sesiapa sahaja daripada kalangan tokoh-tokoh ini. Cuma apabila kita dapati tuduhan ataupun fitnah yang dilontarkan itu tidak munasabah, kita kena jawab lah. Siapa-siapa pun sahaja yang difitnah, yang dizalimi, sama ada imam yang 4 ke, Imam Syafi'i kita, Imam Malik, Imam Hambali dan juga Imam di Hanafi. Kalau ada mana-mana pihak yang melontarkan tuduhan fitnah terhadap mereka, kita kena jawab, wajib. Kita sebagai orang Islam membersihkan nama tokoh-tokoh Islam ni yang banyak jasa kepada agama Islam kita. Tapi secara kebetulan Syekh Ibn Taymiyah ini dizalimi, termasuk juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kamu boleh juga dapati buku ini, baca sampai selesai untuk mengetahui apakah bentuk tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada beliau dan apakah jawapan yang dikemukakan oleh pengkaji dan juga para ulama. Wa ubadiru ila al-qawli kadzalika bi annahu laysa hunaka mazhabul wahabiyyin la fil aqaidi wala
la fil aqaidi wala fil ahkami syar'iyyah. Dia kata di sana tidak ada mazhab yang disebut sebagai mazhab Wahabi. Tidak ada mazhab Wahabi di sudut akidah ataupun di sudut hukum-hukum syariah. Nama hunaka islahatun fil mahalliha. Ini adalah suatu islah, gerakan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab ni, islah sebagaimana yang disebut oleh Dr. Ahmad Syarbasi tadi, gerakan menislah, membaiki kelemahan, kesilapan yang berlaku daripada kalangan orang Islam, buat perkara-perkara bid'ah dan juga perkara-perkara khurafat di dalam agama, dan mengajak mereka kembali kepada tauhid yang asal, iaitu berpegang kepada akidah salafus salih. Dia kata fahum fil i'tiqadi ala mazhabi salafis salih ridwanillahi alaihim. Mereka di sudut akidahnya berpegang kepada akidah salafus salih. Sebab tu dalam akidah dia tidak ada akidah Wahabi, ataupun dalam fiqh dipanggil fiqh mazhab Wahabi, tak ada. Ini pengkaji-pengkaji ulama-ulama besar ni yang diiktiraf, ulama-ulama muktabar, Dr. Yusuf Qardawi, Dr. Ahmad Syarbasi, Dr. Wahbah Zuhaili dan sebagainya. Mazhab di sudut akidah yang nama Wahabi tak ada. Dia salaf khalaf. Khalaf itu pula terbagi kepada dua, Asy'ariyah dan juga Maturidi. Mazhab di sudut akidah Wahabi tak ada. Macam mana ada orang reka ada mazhab akidah ni, mazhab Wahabi, akidah Wahabi, pegangan Wahabi? Tak ada. Adapun di sudut fiqh ni, Muhammad bin Abdul Wahab dipegang kepada mazhab apa? Wa fil ahkami ala mazhabil Imam Ahmad ibn al-Hanbal radhiyallahu anhu. Adapun di sudut mazhab fiqh pula diperpegang kepada apa? Mazhab Hanbali. Akidah maknanya salafus salih, dan fiqh ini bermazhab Hanbali. Fahum Hanabilah fil mazhab, salafiyun fil i'tiqad. Mereka itu adalah bermazhab Hanbali pada mazhab dan Salafi pada i'tiqad. Wa minas salafi a'immatul mazahib. Sebahagian daripada maknanya pegangan salaf ini adalah a'immatul mazahib, iaitu imam yang empat. Imam yang empat dia tak pegang kepada Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Dia berpegang kepada akidah salaf. Ini disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Dia kata wa minas salafi a'immatul mazahib. Dan sebahagian daripada pegangan salaf, daripada orang golongan salaf itu adalah imam yang empat, a'immatul mazahib, yakni imam mazhab. Fa nahnu atba'uhum. Dia kata kita pula pengikut-pengikut mereka. Bila kita ini pengikut imam, salah satu daripada imam mazhab yang empat, mereka itu pegang kepada akidah salaf, kita pun kena berpegang kepada akidah salaf. Dalam waktu yang sama, kita tidak menyesatkan, mengkufurkan orang yang tak berpegang kepada salaf. Tapi salaf itu paling baik. Kuntum khayra ummatin. Kamu adalah merupakan sebaik-baik umat. Maknanya ini pengiktirafan Allah Ta'ala kepada sahabat. Jadi kita nak ikut akidah tu. Nak ikut akidah yang dipegang oleh Nabi dan juga akidah yang dipegang oleh para sahabat. Fanahnu atba'uhum wa jami'un aw aktsaru ahli sunnah bil i'tiqad al aslam salafiyun. Kebanyakan ahli sunnah yang beriktikad dengan i'tiqad yang selamat adalah salafi, dia kata. Tak banyak main kona, banyak main logik, banyak main akal. Apa yang disebut oleh Allah, kita tidak melebihkan, mengurangkan. Apa yang disebut oleh Allah, apa yang disebut oleh Rasul di dalam bab akidah ataupun keimanan ini, kita tidak menambah, tidak mengurangkan. Kita pegang apa yang sebagaimana yang disebut. Wallahu a'lam. Sekadar itu dulu sebagai sedikit tambahan tentang penjelasan terhadap kekeliruan ataupun fitnah yang dilontarkan oleh sebahagian pihak terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.